Tanggal 3 Mei ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur akan bersara walaupun ada pihak mahukan beliau terus menjadi Nakhoda Polis Diraja Malaysia PDRM. Nama Hamid Badur memang cukup untuk membuatkan ramai yang gerun sama ada penjenayah atau kaki rasuah yang berselindung di sebalik pakaian seragam PDRM sendiri. Hamid Badur tegas dalam mengutamakan integriti selain bertanggungjawab untuk memulihkan imej PDRM sendiri. Biarpun dikenali sebagai individu berpersonaliti tidak main-main dengan tugas, namun jauh di sudut hatinya, figura ini mahu melihat pasukan PDRM kembali bersih sekaligus mendapat kepercayaan semua lapisan masyarakat. Ikuti wawancara khas Cafe Ahad bersama Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badur, wartawan Muhammad Saufi Hassan dan juru video Kairos Ramli berkaitan pelbagai isu termasuk persaraan beliau. Yalah, saya kecewa juga. Ya, kecewa apabila melihat hari demi hari ada saja tangkapan yang melibatkan pegawai dan anggota PDRM ni oleh SPRM dan juga oleh pasukan Jabatan Integriti PDRM sendiri. Dan saya percaya keadaan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan rasuah ni masih berlaku di bawah ini. Dan tidak dapat saya nilaikan berapa tinggi atau rendah ke dia punya apa, tetapi sekiranya dia berlaku di hampir semua daerah, maknanya agak meluas lagi lah ya. So saya rasa terkilan lah sebab beberapa pesanan yang telah saya buat ya, nasihat yang telah saya beri, galakan yang telah saya berikan kepada mereka untuk mereka menghentikan amalan-amalan yang tidak baik ini. Amalan-amalan yang sebenarnya berdosa ya. Berdosa ya. Tidak diterima sepenuhnya lah. Yang mereka yang selama ini bekerja dengan jujur, dengan taat setia, dengan penuh dedikasi, mereka akan terus melakukan kerja tu dengan baik. Tetapi yang kumpulan yang ini ni masih degil lagi. Ya, bila dah tertangkap nanti barulah kita nampak ya wajah dia dalam surat khabar ke dalam apa tu, muka sedihnya lah ya. Ya, kita akan nampak wajah dia tu. Dan mula dah datang mesej-mesej kepada saya mengatakan kesian anak dia ramai, isteri dia inilah itulah, belum beli rumah lah, pertimbangkanlah untuk merayu bagi pihak dia kan. Jadi dah terkena baru dia nak dah terantuk baru nak tergadah ya. Dia ada dua peringkat yang saya sebutkan tadi. Peringkat pertama selepas saya 36 tahun saya berkhidmat, lepas itu saya memohon untuk bersara awal. Lepas tu selepas hampir 3 tahun saya menjadi orang awam, saya dikembalikan dengan kontrak ya, untuk khidmat. So ada dua peringkat yang berlainan, iaitu sewaktu saya bekerja. Yang peringkat 37 tahun tu of course banyaklah dia punya peristiwa-peristiwa pahit manis yang saya lalui lah, ya. Dan yang paling pahit sekali yang saya tahu ialah peristiwa Obdaulat, di mana anak buah saya yang begitu rapat dengan saya ya, gugur sewaktu pertempuran di Sempurna ya, di mana 6 orang, 4 orang daripada Cawangan Khas dan 2 daripada pasukan gerakan am gugur kat situ, dia tembak mati. Itu yang paling pahit sekali. Dan sehingga kali ini setiap kali tiba musim perayaan Hari Raya Cina, saya akan teringat peristiwa itulah. Dan saya memegang jenazah arwah Ibrahim Leba ya, ketika diusung keluar daripada tempat tu. Jenazah dia yang sejuk, kaku ya. Dan ketika itu saya begitu sedih lah, saya menitiskan air mata. Dan peristiwa-peristiwa yang manisnya tak banyak, tetapi yang saya rasa peristiwa yang memuaskan hati saya ialah semasa saya berada sebagai ketua Cawangan Khas di Sabah selama hampir 4 tahun ya,
daripada tahun 2006 hingga ke 2009 tidak berlaku sebarang insiden yang melibatkan kes seperti penculikan ataupun kes-kes berdarah yang besar sekali di negeri Sabah. Selama 4 tahun saya di situ, hampir 4 tahun. Itu saya rasa satu apa ni lah, perasaan puas hati saya. Syukur dan saya puas hati sangat. Walaupun negeri itu memang ketika itu memang penuh dengan cabaran yang selepas isu penculikan sipadan, selepas tu penculikan demi penculikan berlaku kan. Tetapi sewaktu saya di sana tidak ada berlaku tu. Penuh dengan cabaran, penuh dengan cabaran. Yang pertama tadi yang saya katakan tadi soal integriti. Ada ialah banyak pihak yang menyelar saya, mengatakan bahawa saya tidak profesional, saya membuka pekung di khalayak ramai. Kenapa tidak benda ni diapakan secara dalaman, kan? Tetapi orang yang mengkritik sebegini itu dia tidak faham betapa besarnya, betapa besarnya. Di peringkat awal saya dapat lihat betapa besarnya masalah yang berlaku. Jadi kita sebagai orang luar, kita bolehlah bercakap, oh kenapa nak dedah kepada orang ramai, kenapa tak ni, dia tak faham. Especially nak memahaminya, dia mesti ada ruh kepolisan tu dia ada, dan baru dia faham. Kalau setakat dia baru nak tengok, nak intai polis ni, lepas tu nak komen benda-benda macam tu tak payahlah saya kata. So itulah di peringkat awal saya lihat cabaran itu amat besar sekali berhubung dengan isu integriti. Sebenarnya 4 dekad. 4 dekad, tapi ada break lah. Ada break selama hampir 3 tahun. Lepas tu saya ditawarkan kembali bekerja sebagai pengarah Cawangan Khas, selepas tu sebagai Ketua Polis Negara. Yes, ada perancangan saya. Perancangan saya adalah balik ke tempat asal saya dan melakukan aktiviti yang paling saya suka sekali, iaitu berkebun, bercucuk tanam. Saya punya orderly saya. Orderly saya Sarjan Major Salihin. Saya akan merindui teh tariknya lah. Yang memang special, tidak ada sesiapa pun boleh lawan sedapnya teh tarik yang dibuat oleh dia. Jadi ketagih saya setiap hari. Kalau tak kena tu maknanya something wrong lah, tak lengkap lah. Saya punya digestive cycle saya pada hari itu tak akan lengkap selagi teh tarik dia saya tak minum. Itulah saya akan rindu, of course, dengan staff-staff saya yang ada, pemandu dengan apa semua. Benarnya perkhidmatan kepolisan ini adalah sesuatu yang begitu suci sekali lah. Begitu suci, dan dia menjanjikan satu kerjaya yang gemilang lah di akhirnya. Sekiranya kita menghormati pantang larang dia dan kita mengamal standard disiplin yang tinggi, di akhirnya kita akan mencapai satu rasa kepuasan yang tinggi. Kerana ialah bila kita sebut tentang polis ataupun PDRM ni, ia ada hubung kait dengan kuasa. So sebagai agensi penguatkuasa utama di negara ini, dah kita telah diberikan kuasa yang sebegitu besar. Jadi sekiranya kita tidak mempunyai disiplin, iman yang kuat, kita cenderung untuk menyalahgunakannya. Boleh kita salah gunakan, kita boleh membuat harta, mengambil rasuah. Orang cuma takut dengan kita. Kita boleh ugut orang. So akhirnya dia akan memakan diri kita balik. So pesanan saya kepada anak-anak muda, pegawai polis yang baru ni, jangan cemarkan imej apa ni. Jangan salahkan PDRM, jangan salahkan sesiapa sekiranya kita tidak sampai ke garisan penamatnya besok, 20-30 tahun kemudian apabila kita bersara. Kita kecundang sebelum sampai ke situ,
Jangan salahkan sesiapa. Tepuk dada, tanya selera. Banyak ilmu telah diberikan di masjid-masjid, dalam kutubah ustaz-ustaz kita, cikgu kita, rakan-rakan kita. Macam-macam ilmu, nasihat diberikan, panduan diberikan untuk nak mengelakkan kita daripada terjerumus ke alam jijik ni tadi, ya. Berpoya-poya, menindas orang, memaksa orang menyerahkan duit gaji dia, macam-macam lah. Orang yang tidak bersalah menjadi salah, ya, dengan dia memutar belitkan ayat-ayat dalam kertas siasatannya tu, menanam ganja bahan bukti dadah ke dalam kereta ke atau apa pun. Benda ni pernah ditimbulkan lah sebelum ini. Jadi tepuk dada, tanya selera. Sekiranya gagal, kecundang dan buktinya sudah banyak, beribu dah yang dah masuk penjara. Kalau dikirakan daripada tahun, katalah tahun 80 lah katakan, ya. Sejak 41 tahun, 40 tahun dulu, dah beribu dah pegawai polis ni yang masuk penjara atas pelbagai kesalahan. Kalau tak belajar daripada situ, tak tahulah. Jadi bagi mereka yang bekerja dengan disiplin yang tinggi, ya, jujur, amanah, saya berikan satu inilah gambaran yang begitu baik kepada mereka. Di satu hari apa besok, apabila tiba waktunya dia nak melangkah keluar, ya, daripada pasukan ni, akan ada satu perasaan kepuasan dalam diri dia melihat kejayaan pada keluarga dia, kebahagiaan dalam keluarga dia, kejayaan kepada anak-anak dia, ya. Ini Allah juga yang membalasnya nanti. So itulah. So kerja dengan baik, insya-Allah ganjarannya di akhirnya pun baik.